kita teruskan dengan pertukaran sistem berat timbangan pula. Ataupun dipanggil conversion. Conversion ni maksudnya pertukaran lah. Jadi secara definisi dia, conversion unit ni ataupun penukaran unit ni bermaksud penukaran antara unit yang berbeza dan ukuran kuantiti yang sama yang dilakukan melalui proses penerapan atau pembahagian. Contohnya dalam matematik, kita katakan penukaran unit ni adalah proses menukar nilai satu unit kepada unit yang lain. Contohnya daripada inci kepada milimeter, daripada liter kepada gallon. Jadi daripada panjang kan, kita akan ukur dah mengikut milimeter dan sebagainya. Dan mungkin daripada yang kita bincangkan sebelum ni, measurement yang tradisional kepada yang lebih moden. Jadi dia perlukan conversion. Conversion ni lah bagaimana kita nak menukar nilai yang dulunya kepada nilai yang sekarang mengikut formula yang telah disediakan ataupun mengikut nilai faktor yang ada, yang telah ditetapkan oleh dalam imperial system dan metric system. Dia ada satu table lah, table daripada bagaimana nak menukarkan daripada ounce kepada gram, daripada ounce kepada liter, dan daripada cup kepada liter dan sebagainya. Dan kita boleh rujuk table ni daripada internet pun boleh, ataupun dekat table yang saya akan tunjukkan selepas ni. Dalam pertukaran sistem perak timbangan ni ada, saya sentuh dua lah. Yang pertama adalah conversion by calculation, dan yang kedua adalah conversion by equivalent. Iaitu yang pertama adalah conversion by calculation, iaitu pertukaran mengikut pengiraan. Kita buat pertukaran tu, conversion tu dengan mengira. Dengan mengira. Maksud dia jumlah unit sebenar dengan nilai unit yang nak ditukar. Nanti akan ada, kita akan belajar sikit lagi bagaimana kita nak mengira. Dan juga lagi satu, pertukaran mengikut setara ni ataupun conversion by equivalent ni, setelah kita tukarkan semua unit ni, maka jika perlu dicampur atau ditolak kedua-dua bahan tu ataupun didarab, maka proses seterusnya tu akan berlaku lah. Jadi selepas, jika di antaranya contohnya kita nak mencampurkan satu bahan tu yang sama, tetapi unit timbangannya tidak sama, kita perlu menukar dulu bagi sama unit tu, barulah kita boleh mengira mengikut timbangan unit yang sama, barulah dia valid untuk dikira. Jadi sekiranya kalaulah satu tu nilai air dalam bentuk ounce dan satu lagi air dalam bentuk liter, maka kita perlu menukar salah satu untuk menjadikan unit yang sama, barulah boleh kita campur bilangan kedua-duanya. Itu yang dimasukkan dengan pertukaran mengikut setara lah, ataupun conversion by equivalent. Okay. Yang conversion by calculation ni, kita tukar direct daripada unit yang kita ada sekarang, kita tukar kepada unit yang kita nak. Dia ada dua cara lah, yang mana saya akan tunjukkan nanti pengiraannya satu persatu. Baik. Kita masuk yang pertama, iaitu conversion by calculation. Pertukaran mengikut cara pengiraan lah. Yang mana di sini ada dua, iaitu imperial system ke metric system dan metric system ke imperial system. Sebelum ni kita dah belajar ni imperial system dan metric system, dan juga metric system ke imperial system. Apakah dia imperial system, apakah metric system? Secara ringkasnya, imperial system ni adalah dalam bentuk sistem conversion yang lebih tradisional lah, imperial. Manakala metric system ni banyaknya menggunakan yang moden sekarang ni. Contohnya dalam bentuk liter, sentimeter, okey. Jadi kalau imperial ni dia lebih kepada quart, cup, pint, gallon, cubic, itu imperial. Tapi kalau metric dia lebih kepada kilogram, milimeter, okey, liter, okey. Itu beza dia lah. Jadi dalam kita nak buat pengiraan, mengikut pengiraan ni, kita ada satu contoh lagi lah, kita akan tengok contoh soalan pertama. 83 quart. Okay. Kita nak tukar kepada liter. Jadi kita nak tahu apa 83 quart ni dalam liter. Jumlah dalam berak dalam liter pula. So, bagaimana kita nak buat? Yang pertama sekali kita kena tengok dekat belakang ni quart dengan liter.
Jadi dekat sini kita kena alert siap-siap dekat table ni. Table ni kita kena tengok quart dan liter. So kita tengok dekat sini belah kiri. Kat mana ada quart? Okey, ni quart. Dan ada liter, 0.95 liter. Oh, ini dia. Ini yang kita akan pakai nanti kita tengok Sekarang kita tengok. Kita ambil nilai 83 quart ni. 83 quart ni, okey, satu quart bersamaan 0.95. Sekarang kita nak 83 quart. Jadi 83 quart kita ambil 0.95 ni. Nilai 0.95 ni kita ambil letak di sini dan kita darab dua ni. Itu cara kita nak mengira. So 83 quart adalah nilai yang kita dah ada dan kita nak convert ataupun kita nak tukarkan kepada nilai liter. Jadi cara ni mula-mula sekali kita letakkan 83 ni dan kita check dekat quart dekat sini ada tak liter. Jadi ada 0.95 liter. Jadi kita letak sini lah. Jadi satu quart bersamaan dengan 0.95 liter. Jadi kita nak guna untuk 83 quart. Jadi kita nak darab lah. So dapatlah di situ 78.85 liter. Itu cara kita nak tahu daripada nilai quart ni kepada liter. Okay. Baik. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua ni lagi sikit detail lah. Lagi yang tadi nampak simple. Tapi yang kali kedua ni soalan ni nampak very tough sikit lah. Tapi dia memerlukan pemikiran yang logik saya sebenarnya. Itu soalan yang kedua. Diberi nilai 550 fluid ounce dan diminta untuk kita tukarkan kepada nilai liter. Okay. Kalau kita lihat kat sini, fluid ounce, dekat sini ada, di sini ada fluid ounce. Okay. Kat sini kita ada fluid ounce. Okay. Bersama dengan 30 mililiter. Sekarang dia nak liter. Tapi dekat sini, dekat table sini, dia tak nak tulis liter, dia ada mililiter saja. Jadi cara dia panjang sikit. Tapi sebenarnya, itulah yang dikatakan logik tu. Jadi kita kena tengok. First kali, kita darabkan dulu 550 fluid ounce ni, darab dengan 30 ml. Ambil yang ni dulu. Dapatkan nilai mililiter dulu. So, kita dapatkan nilai mililiter ni. Okay, ambil dekat di sini. 30 mililiter. Maka nilainya adalah 16,500 mililiter. Dapatkan nilai ml dulu, tak apa. Dapatkan nilai ml. Walaupun dia nak liter, tak apa. Dapatkan nilai ml. Jadi sekarang ni, kita nak tukarkan ml ni kepada liter. Jadi 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Okay. Semua orang tahu tu. 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Begitu juga 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Jadi sekarang ni kita dah dapat nilai mililiter. Maka kita nak tukar kepada liter. Jadi 16,500 liter bahagi dengan 1000. Ingatlah yang kita mengira pada chapter yang pertama dulu. Bagaimana kita nak kira 1000 kilogram ataupun 1000 liter. Maka kita 16,500 ml bahagi dengan 1000. Maka jawapannya adalah 16.5 liter. So dia dapatlah liter, nilai liter. Jadi jalan cerita dia panjang sikit. Jalan pengiraan itu panjang sikit. Tetapi sebenarnya dengan menggunakan table yang sama, kita dapat menyelesaikan juga nilai untuk liter. Jadi yang ni daripada imperial system kepada metric system. Maksud dia daripada imperial ni maksud dia apa? Quart, ounce, tablespoon, gallon, okay? Cubic kepada ml, liter, kilogram dan sebagainya. Baik, yang kedua adalah daripada metric system kepada imperial system. Okay. Kita tengok soalan ni. 17 kilo kepada pound. Maksud dia metric system 17 kilo. Pound tu adalah imperial system. Jadi kita nak tukar nilai 17 kilo tu kepada pound. Berapa nilai dalam bentuk pounds kan? So, sekarang kita tengok 17 kilo. Okay. Darab berapa? Sekarang kita tengok kilo dan pounds. Kat mana kilo? Sini 1 kilo. Pounds. 2.22 pounds. Jadi kita darab sahaja 17 kilo. Darab 2.22 pounds. Maka jawapannya adalah 37.74 pounds. Ini direct. Senang saja. Sekiranya kita tidak ada jumpa, kita tak jumpa kilo dengan pounds. Jadi kita kena cari mungkin. Kita kena cari yang kecil, nilai yang kecil untuk didarab dengan nilai yang besar. Contoh yang tadi, kita tengok yang mula tadi. Kita dah ada mililiter.
kita kena tukar kepada liter. Ya. Tapi dalam proses ni, kita nak tukar kilo kepada pound direct. So, pengiraan dia tu direct saja. Tak melibatkan jalan yang panjang, dalam pengiraan yang panjang. Okey, itu yang metrik kepada imperial. Baik. Ingat tadi kita ada dua, satu pertukaran secara pengiraan, satu lagi pertukaran mengikut setara ataupun conversion by equivalent. Conversion by equivalence ni sebenarnya tadi saya ceritakan tadi, kita perlu satukan, kita perlu samakan dulu semua unit measurement tu untuk kita campurkan. Jadi proses itulah yang dikatakan sebagai setara. Kena setarakan semua dulu baru kita kirakan, ya. Okey, yang pertama, tukarkan semua untuk menjadi unit timbangan yang sama. Macam saya cakap tadi. Kalau dia dalam bentuk 1 liter, 1 mililiter dengan pint, maka kena tukar dulu. Jadikan dia satu unit yang sama. Okay? Contohnya kalau kita nak tukar liter. Jadi kalau pint tu kena kira untuk liter juga. Jadi dua-dua liter, barulah kita masuk proses kedua. Setelah semua unit timbangan yang sama, proses mencampur, menolak dan mendarab tu boleh dilakukan. Contoh, saya beri tunjuk contoh. Kirakan jumlah air di bawah adalah sukatan ounce. Sekarang, dalam soalan ni, ada 14 ounce air dengan 2 liter air. Nampak tak di sini? 1 imperial, 1 metrik. Sekarang, kita nak campur dua-dua ni, kita tak boleh campur direct. Sebab ounce dengan liter, dia tak sama. Dia punya measurement unit dia. Okay? So, kita kena tukarkan menjadi unit timbangan yang sama dulu. Okay? Cara dia, langkah pertama, okay, kita nak tukarkan kepada ounce kan. Jadi, ounce tu kita kekalkan. Kita tengok yang liter ni, 2 liter air. Kita tengok dekat sini, kalau 1 liter bersama dengan 33.33 ounce. Jadi, kita darab dulu, 2 liter ni darab dengan 33.3 ounce. Maka kita akan dapat 66.66 ounce. So, langkah kedua, bila kita dah dapat 66.66 ounce ni, bermaksud kita dah dapat dua-dua jenis berat timbangan ounce. Jadi, untuk langkah kedua, kita campurkan 14 ounce air bersama dengan jumlah yang kita dapat tadi, 66.6 ounce ni, dan jawapannya adalah 80.66 ounce air. Inilah caranya yang dikatakan conversion by equivalent ataupun pertukaran mengikut setara, yang mana kita perlu samakan dulu setiap unit timbangan dan barulah kita campur.